Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam hormat keluarga Malaysia secara eksklusifnya dari Kompleks Penerangan dan Penyiaran Sultan Iskandar Johor Bahru kami bawakan kepada anda Grandstand Analisis Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor yang ke-15 dan sudah pastinya pada jam 6.05 petang. Kan kita lihat tadi ini secara rasminya boleh kita umumkan 1021 pusat mengundi di seluruh 56 kawasan ataupun Dewan Negeri Johor ini sudah pun diisytiharkan ataupun secara rasminya ditutup. 12 Mac 2022, hari yang cukup bersejarah buat rakyat negeri Johor. Hari ini Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor berlangsung dan hari ini juga kerajaan akan diwujudkan atau kerajaan akan dibentuk buat rakyat negeri Johor, Munawar. Saya kira Syirah ini merupakan babak kedua untuk kita bawakan kepada anda berkenaan grandstand yang kita bawakan secara terus, secara sahih kepada anda, dan juga kalau pagi tadi kita bawakan kepada anda berkenaan proses ataupun grandstand hari pengundian yang berlangsung dan kita lihat juga peratusan mengundi. Sudah pastinya ianya merupakan satu perkara yang menjadi perhatian kita dan kita harapkan angka mengundi ataupun peratusan itu terus meningkat. Bagaimana situasinya, peratusannya, insya-Allah kita akan dapatkan dari semasa ke semasa dan kita bawakan kepada anda. Ya, betul Munawar. Kehadiran kita berdua di sini Munawar ditugaskan untuk menganalisis segala peratusan-peratusan yang sah atau yang benar, yang rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya berkenaan dengan peratusan proses pengundian, peratusan mereka yang keluar mengundi, dan saya pula akan kongsikan kepada anda peratusan-peratusan itu, data-data dari bentuk-bentuk grafik, Munawar. Betul. Selain itu juga kita akan bawakan kepada anda perbincangan bersama dengan tetamu dan juga infografik-infografik penting yang akan kita gambarkan kepada anda berkenaan perjalanan demokrasi bagi Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor yang ke-15 ini. Seperti anda boleh saksikan di hadapan saya pada ketika ini, 56 dewan ataupun kerusi bagi Dewan Negeri Johor ini sudah pasti masih lagi kosong. Kita masih menantikan keputusan rasmi bagi Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor yang ke-15 ini, dan bersama-samalah kita menantikan keputusannya dari semasa ke semasa untuk kita melihat calon dari parti manakah yang akan mengisi setiap kekosongan bagi 56 kursi tersebut, parti manakah yang akan membentuk majoriti mudah 29 kursi dan juga bagi membentuk 2/3 majoriti 38 kursi. Itu antara intipati penting yang akan kami sampaikan kepada anda pada hari ini. Jadi sebelum kita bersama dengan tetamu kita sebentar saja lagi, kita akan bersama dengan Syirah terlebih dahulu untuk kita melihat apa antara intipati penting yang akan disampaikan kepada penonton. Ya, baik Munawar. Konsep persembahan kita hari ini adalah konsep yang direka grafik, penerbit grafik yang cukup hebat, dan grafik-grafik ini salah satunya, kalau kita lihat, ini adalah carta bar yang kita lihatkan kepada anda. 11 parti mewakili setiap kota ini, dimulai dengan Barisan Nasional di sebelah kiri, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, PKR, Pejuang Muda, Parti Warisan Sabah, Parti Bumiputera Perkasa, Parti Bangsa Malaysia, Parti Sosialis Malaysia dan Bebas. Ketika ini masih kosong kalau anda lihat, dan ini akan berubah dari semasa ke semasa kerana keputusan rasmi yang kami akan terima melalui pelapor-pelapor yang telah pun berada di lokasi-lokasi tertentu. Saudara, ini salah satu grafik yang lain untuk anda. Ini grafik peta. Ketika ini belum ada warna-warna yang cukup jelas untuk anda lihat, dan ketika ini ia terdiri daripada 56 kawasan-kawasan yang telah pun diisytihar sebagai kawasan-kawasan di bawah Dewan Negeri Johor, dan ketika ini 56 ini tiada warna yang mewakilinya. Dan kalau anda lihat, ini adalah persempadanan yang telah pun diwartakan di bawah Suruhanjaya Pilihan Raya, dan selepas ini mungkin akan ada warna-warnanya untuk anda lihat. Adakah gelombang-gelombang warna tertentu akan mewujudkan satu kerajaan baru untuk negeri Johor, saudara. Ini adalah peta negeri Johor. Ini adalah tentunya yang kita akan tunggu dari semasa ke semasa laporannya. Kita akan bersama dengan pelapor-pelapor kita yang telah pun berada di lokasi-lokasi tertentu, saudara. Selain daripada grafik peta ini yang kami bawakan kepada anda, sehingga jam pukul 4 tadi, 50% peratusan keluar mengundi untuk Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-15. 50% tidak cukup kecil, tidak cukup besar juga. Kami harapkan juga selepas ini ada peratusan-peratusan yang naik untuk kita analisis bagaimana persembahannya sepanjang Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor. Saudara, tanggungjawab telah pun
dilunaskan oleh rakyat negeri Johor. Analisisnya kita akan bersama dengan tetamu yang telah pun bersedia bersama dengan Munawar. Sekarang ini untuk kita memberikan gambaran dan juga untuk kita menganalisis dan juga mengulas berkenaan perjalanan demokrasi pilihan raya Dewan Negeri Johor yang ke-15 ini, sudah pastinya kita bersama dengan seorang tetamu yang tidak asing lagi bersama kita setiap kali berlakunya pilihan raya, iaitu Encik Mujibu Abdul Muiz yang merupakan pensyarah kanan Sains Politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM. Assalamualaikum. Assalamualaikum Nawar. Baik, kalau kita boleh saksikan di permulaan tadi, peratusan mengundi adalah 50% setakat 4 petang. Ianya agak jauh berbanding sasaran yang ditetapkan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya 70%. Jadi bagaimana Encik Mujibu melihat keadaan ini? Mengapa berlakunya kadar peratusan keluar mengundi yang rendah ini? Ya, saya rasa setelah 2 pilihan raya negeri, mungkin kita kata 3 lah kalau mengambil kira di Sabah. Memang peratusan mengundi itu makin merosot daripada 6.5% di Melaka, 60% di Sarawak, dan kalau ini disahkan di Johor ini 50%, maka sudah tentu ini satu isyaratlah bahawa kita perlu melakukan sesuatu, terutama semua pemegang taruh dalam konteks ini, bagi memastikan adanya kempen ke aktiviti-aktiviti yang barangkali cuba dilakukan untuk menyedarkan pengundi. Bukan saja barangkali pengundi yang muda dan yang baru pertama kali mengundi, tetapi juga pengundi-pengundi yang berada di kawasan ini. Cuma ada satu aspek yang barangkali semua terlepas pandanglah, bahawa di Johor ini kita menyaksikan peningkatan pengundi itu. Betul. Jadi kalau peningkatan itu daripada 1 point berapa juta, 1.7 juta itu kepada 2.5 ataupun 2. Hampir 2.6 ya. Mungkin kita katakan pertambahan itu yang menjadikan peratusan mengundi itu nampak kurang. Tapi kalau kita ambil secara bottom line ya, mungkin kita kata pengundi akar umbi itu yang memang tinggal di Johor tu keluar mengundi sebab peningkatan itu. Sebab kalau kita tengok di Melaka dan di Sarawak, pertambahan itu tidak berlaku. Jadi kalau kita pindahkan itu dan kita mengambil kira faktor-faktor keselamatan, terutamanya Omicron dan juga SPM dan sebagainya, itu pengundi-pengundi luar tu tak balik mengundi. Jadi mungkin inilah faktor yang menjadikan peratusan itu kelihatan rendah. Tetapi saya percaya pengundi yang berada di Johor ni, kalau kita kata tidak ada penambahan itu, mungkin peratusan tu dalam 63, 65 tu boleh dicapai. Tapi peningkatan itu banyak, signifikan. Jadi mungkin saya rasa pertambahan itu tidak mungkin kita kata tidak menjejaskan pengundi akar umbi, tetapi bila perjumlahan itu tinggi, angka itu tinggi, maka peratusan itu terus drop lah. Cuma itulah macam kita cakap tadi Munawar di permulaan, memang perlu melakukan sesuatu. Kita tidak mahu melihat setelah kita berjaya memperkasakan automatic voters registration dan juga memberi kuasa mengundi kepada mereka yang berumur 18 itu, tapi kita tidak melihat perubahan yang signifikan ini dilihat dalam kotak undi. Tidak ada peningkatan yang ketara dalam peratusan mengundi. Walaupun kita masih lagi tidak adil untuk mengatakan orang muda tak keluar mengundi, sebab kita tidak tahu saluran itu siapa yang tak keluar. Jadi kita reserve dululah untuk next discussion kita. Oh, betul. Kita akan memperhalusi dengan lebih lanjut lagi berkenaan undi 18 dan juga peratusan yang mengeluarkan mengundi ini. Sudah pastinya kita akan bawakan kepada anda. Tapi terlebih dahulu kita akan bersama dengan Syirah. Syirah akan berita langsung ke mana lepas ini, Syirah? Kita akan berada di Dun Kempas. Ini salah satu hot seat juga kerana kita tahu ini adalah kerusi bekas Menteri Besar Johor Allahyarham Datuk Osman Sapian. Ada rakan pelapor yang telah pun berada di lokasi, iaitu Taufik Salimin. Taufik, apa laporannya Taufik? Teruskan. Okey, baik, terima kasih. Sekarang ni saya berada di Dewan Kompleks Perumahan TNB, yang mana Dewan ini dijadikan pusat penjumlahan undi bagi kerusi N47 Kempas. Sebentar tadi kira-kira pukul 5.55 petang, kenderaan pertama yang membawa peti-peti undi sudah selamat tiba di sini, dan suasana di sini dikawal ketat oleh pasukan polis Diraja Malaysia bagi memastikan kelancaran proses penghantaran peti-peti undi di Dewan Kompleks TNB ini. Dan kami juga masih lagi menunggu ketibaan peti-peti undi yang lain, memandangkan kesemua pusat pengundi pada pilihan raya kali ini ditutup pukul 6 petang. Jadi saya percaya masih ada lagi kenderaan yang sedang dalam perjalanan menuju ke Dewan
kompleks TNB ini. Baik, apa yang saya dapat kongsikan juga, tadi saya difahamkan proses penyerahan sebaik tiba mereka akan terus membuat proses penyerahan dan keputusan rasmi bagi N47 Kempas akan diumumkan selewat-lewatnya 9 malam nanti. Jadi kita semakin berdebar dan sekarang sedang menunggu lagi ketibaan semua peti-peti undi yang dijangka akan tiba tidak lama lagi. Baik, sedikit latar belakang di kerusi N47 Kempas ini menyaksikan pertembungan 7 penjuru daripada calon Barisan Nasional, Perikatan Nasional, PKR, calon pejuang dan juga 3 calon bebas yang mana pada pilihan raya umum terdahulu kerusi N47 ini dimenangi oleh mantan Menteri Besar iaitu Datuk Osman Sapian, dan kali ini anak beliau meneruskan legasi beliau bertanding Parti Pejuang dan akan menerima saingan daripada Datuk Ramli Bohani daripada Barisan Nasional yang sebelum ini pada pilihan raya terdahulu juga bertanding di kerusi 47 namun tewas di tangan Datuk Osman Sapian dengan majoriti 9,178 undi. Jadi ini saja dapat saya kongsikan untuk perkembangan semasa dari N47 Kempas. Berita lanjut bersama dengan Atiam dari semasa ke semasa. Kembali ke studio di Johor Bahru. Baik, terima kasih Taufik. Taufik berdebar, kita pun berdebar. Ini adalah kawasan panas. 7 pertembungan yang kita akan lihat menerusi 7 parti yang bertanding, 7 calon-calonnya. Kalau kita dapat lihat di sini, Muhammad Azwan bin Abdul Rahman bebas dari wakil bebas, Muhammad Hambali bebas juga, Muhammad Suhimi bebas juga, Perikatan Nasional mewakilkan Haji Nur Faizal, Barisan Nasional mewakilkan Datuk Ramli dan Pejuang mewakilkan Nur Nikman merupakan anak sulung bagi Allahyarham Datuk Osman Sapian, dan akhir sekali Parti Keadilan Rakyat mewakilkan Napsiah. 7 kerusi, 7 wakil bagi DUN N47 Kempas. Munawar, kita lihat 7 penjuru akan berlaku pecahan undi. Bagaimana ini mungkin boleh dianalisis bersama tetamu, Munawar? Betul tu Syirah. Kita lihat 2 kerusi ataupun 2 Dewan Negeri yang memperlihatkan pertembungan 7 penjuru, dan ia merupakan satu pertembungan yang sangat sengit untuk kita gambarkan kepada anda, dan sudah pastinya setelah proses pengundian tamat dan juga kita akan melihat proses pengiraan undi yang akan dilakukan di semua 1021 pusat mengundi dengan beberapa saluran, dan sekarang ini kami bawakan kepada anda secara langsung pusat pengiraan undi yang dilakukan di SMK Permajaya untuk kita melihat juga bagaimana proses dan juga gambaran yang jelas kepada anda semua bagaimana ianya dilakukan dengan telus yang dilaksanakan oleh pihak ataupun pegawai-pegawai daripada Suruhanjaya Pilihan Raya. So, pastinya ini merupakan satu perkara gambaran yang biasa kita lihat setiap kali berlakunya pilihan raya, dan kita akan membawakan kepada anda juga bagaimana pendapat daripada tetamu kita berkenaan situasi semasa sekarang ini. Apakah antara perkara yang perlu kita nantikan, mungkin beberapa jam saja lagi kita akan menantikan apakah keputusan rasmi yang akan kita bawakan kepada anda. Baik, Encik Mujibu, kalau kita lihat pertembungan kali ini bagi pilihan raya umum Dewan Negeri Johor yang ke-15 ini, ia memperlihatkan satu gambaran pertembungan yang sangat sengit, sebab kita lihat dari segi kacamata, dari segi optiknya, kita lihat Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional menempatkan 56 calon, Pejuang 42, Pakatan Harapan 30, Parti Keadilan Rakyat 20, Bebas 16, Muda 7, Warisan 6, PBM 4, PSM 1, Putra 1. Jadi bagaimana Cik Mujibu melihat kerencaman parti-parti politik yang wujud daripada pilihan raya kali ini? Barangkali kita boleh melihat ini daripada perspektif kepartian yang melihat adanya pertambahan signifikan pengundi, dan kita tengok templatenya sama. Iaitu di mana kawasan yang pertambahan pengundi mudanya itu tinggi, maka di situ akan berlaku pertandingan berlebih 4 penjuru. Dan macam yang kita tengok tadi kan, bagaimana Kempas itu sendiri adalah satu kawasan yang very urban di Johor Bahru dan mempunyai jumlah pengundi yang tinggi, maka parti-parti yang bertanding itu membayangkan bahawa kemampuan mereka, kalaupun setidak-tidaknya menang, tapi untuk mendapatkan undi yang signifikan bagi memastikan
tidak ada parti yang benar-benar menang secara mudah, itu barangkali itu perkiraan. Tetapi itulah bila kita tengok dikabarkan peratusan mengundi yang rendah. Jadi kita pun mahu melihat apakah kempas ini antara kawasan-kawasan seperti mana di Melaka, ya. Kita tengok kawasan-kawasan yang bandar ini pengundinya rendah. Ada, kalau kita masih ingat di Dun Kota Laksamana tu hanya 30% saja. Ya, di Bandar Hili juga begitu. Tapi kita tengok arah aliran undi itu masih lagi berpihak kepada penyandang ketika itu di AP. Jadi mungkin di dalam konteks kawasan seperti Kempas ini tadi, ini barangkali kawasan bandar ataupun pinggir bandar yang didiami oleh pengundi-pengundi Melayu yang agak tinggi. Jadi pecahan undi Melayu ini barangkali mungkin terpisah kepada parti-parti seperti Pejuang, Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional dan UMNO. So ini mungkin sama, ya, begitu juga di kawasan-kawasan lain, berbanding untuk kawasan yang pertandingan 3 penjuru, di kawasan-kawasan yang pengundi Melayu itu kurang daripada 50, di bawah 50%, ya. Itu mungkin barangkali pertentangan itu sedikit sengit. Tetapi itulah, selagi mana kita tidak mendapat gambaran yang jelas daripada pengundian, berapa banyak undi yang diterima dan ke mana saluran-saluran undi ini pergi kepada parti-parti itu, maka mungkin di peringkat awal ni kita menjangkakan pecahan itu berlaku, dan pecahan ini barangkali akan menyebabkan ada keputusan-keputusan upset, kerana kita faham pertandingan berpenjuru, ya, apakah template seperti di Sarawak itu berlaku, di mana walaupun ada pertandingan pelbagai penjuru, tetapi parti-parti yang established ini mendapat undi. Sampai kan kita tengok di Sarawak itu parti sekuat seperti DAP pun hilang kerusi di kawasan-kawasan tradisi ini. Jadi kita mungkin boleh menyaksikan itu di Johor ataupun sebaliknya pada hari ini. Mungkin itu antara telahan awal kita lah berkenaan perjalanan ataupun keputusan pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor yang mungkin akan berlaku ataupun akan kita ketahui beberapa jam saja lagi. Jadi terlebih dahulu, sebelum kita meneruskan lagi perbincangan kita berkenaan analisis keputusan pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-15 ini, saya akan berikan ruangan ini kepada Syirah terlebih dahulu untuk kita melihat ataupun untuk kita bersama dengan rakan-rakan pelapor kita di lokasi. Silakan Syirah. Ya, ketika ini di lokasi Dun Bukit Kepung N07, pelapor kita telah pun berada di sana. Apa laporannya, Ravin? Teruskan. Baik, terima kasih Syira. Saudara, seperti mana anda sedia maklum, ketika ini saya berada di Sekolah Kebangsaan Gersik. Sejak pagi tadi, saudara, saya membuat tinjauan di 3 lokasi yang berbabitkan N07 Bukit Kepung. Ia melibatkan Sekolah Cerdik Kebangsaan Cina Lenga di Lenga Selatan, Sekolah Kebangsaan LKTP Mawikil 1 di Labis, dan ketika ini Sekolah Kebangsaan Gersik di Tangkak Johor untuk mengikuti proses mengundi. Seperti mana anda sedia maklum, proses mengundi telah dilaksanakan sejak pukul 8 pagi tadi dan secara rasminya sudah tamat pada pukul 6 petang tadi. Setakat jam 5 petang tadi, saudara, 45% pengundi telah melaksanakan tanggungjawab mereka hanya di pusat mengundi ini. Apa yang saya dapat gambarkan di sini adalah ketika ini pegawai SPR dan Kementerian Kesihatan Malaysia sedang melakukan proses untuk mengemaskan peralatan pilihan raya di sini. Saya juga difahamkan selepas sejurus tamat proses untuk mengemaskan semula peralatan pilihan raya di sini, KKM juga akan melakukan proses sanitasi di sini. Saudara, Dewan Negeri N07 Bukit Kepung meliputi 37,428 pengundi biasa. Ia melibatkan 27 pusat mengundi dan 77 saluran mengundi. Dalam perkembangan lain, 766 pegawai SPR bertugas hanya di N07 Bukit Kepung untuk memastikan kelancaran proses mengundi yang berlangsung sejak pukul 8 pagi tadi sehingga pukul 6 petang tadi. Apabila proses undi sudah tamat, kini kami sudah pun bersiap sedia untuk membawakan anda lintas langsung dari seluruh Johor berhubung proses penjumlahan undi yang akan dilaksanakan selepas ini. Pastikan anda bersama dengan RTM untuk mendapatkan maklumat terkini berhubung PRU Dewan Negeri Johor ke-15. Kita kembali ke studio bersama Syira. Syira, silakan. Baik, terima kasih Ravin. Itu laporannya, saudara. Kita boleh lihat grafik telah pun tersedia 4 penjuru bagi N07.
Dan ini adalah individu-individunya iaitu bekas Menteri Besar Datuk Dr. Sahrudin Jamal PKR, Ismail Muhammad dalam tiket BN, Nur Rafika Muhammad Zulkifli untuk tiket muda dan Mat Taib Mat Suhud untuk tiket pejuang. 4 penjuru yang kita boleh lihat di sini. Munawar, teruskan dengan analisis anda. Ya, Syirah, adalah sangat penting juga untuk kita memberikan gambaran kepada anda semua berkenaan analisis bagi keputusan pihak RU Dewan Negeri Johor yang ke-15 ini dengan kita memberikan penekanan terhadap situasi semasa khususnya berkenaan dengan peratusan yang mungkin dikatakan sangat rendah berbanding sasaran yang ditetapkan oleh pihak SPR. Mungkin Encik Mujibu boleh memperincikan lagi kenapa situasi ini berlaku dan apakah antara langkah-langkah yang boleh kita ambil khususnya daripada pihak-pihak berwajib untuk kita memperkasakan supaya masyarakat keluar mengundi khususnya dalam kita mendepani pilihan raya yang akan datang. Ya, satu, barangkali tidak ada penekanan dari mana-mana pihak pun yang menggambarkan bahawa pilihan raya negeri Johor ni sebenarnya adalah pilihan raya yang bersifat umum. Kerana ada beza. Mungkin rakyat terbiasa dengan pilihan raya yang tak bersifat umum, iaitu pilihan raya kecil. Bila pilihan raya kecil, mind setting itu kita memilih yang berhormat. Tapi ini kita memilih kerajaan. Ya, tetapi sepanjang saya berada di Johor dan juga di peringkat permulaan, saya perhatikan naratif itu tidak dilakukan. Yang ada mungkin hanya melihat pertentangan parti itu dari sudut manifesto ke daripada sudut pertentangan idea dan sebagainya. Tapi yang parti itu kita tiada masalah lah, kerana kita faham pilihan raya ini tiada siapa yang mewajibkan kita keluar mengundi, tidak ada akta pun kan. Tetapi kalau pun tidak ada akta, dia perlu ada satu constant kita kata kempen-kempen kesedaran. Terutamanya kita telah melihat trend keluar mengundi ini rendah, dan kita nak salahkan Omicron ke COVID-19 ke, kita tidak boleh berkata begitu kerana kita melakukan pilihan raya sebanyak kalau negeri ini dah 3 kali. Masuk Johor 4. Kalau pilihan raya kecil ada 2. Jadi saya rasa pengalaman itu sudah cukup untuk memberikan kita isyarat dan indikasi bahawa apa yang sepatutnya dilakukan untuk next pilihan raya. Sebagai contoh, bagaimana isu SOP sebenarnya yang menjadi permasalahan di Melaka, diperbaiki di Sarawak dan juga ditambah baik lagi di Johor ini. Tapi mengapa dalam konteks Johor ini semua keterujaan tentang pengundi baharu, tentang pengundi pertama kali itu, yang kita tahu bahawa numbers ini memberitahu kita peningkatan yang ketara, yang meningkatkan pengundi di Johor ini daripada 1.7 kepada 2.5. Tapi kita dalam memperkasakan itu, memberi hak mengundi, memberikan kewajaran yang sepenuhnya bahawa umur 18 ni matang, bla 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 sebagainya, tidak ada satu pun kempen ke kesedaran ke pendidikan ke pendedahan ke tentang keperluan mengundi yang saya rasa perlu dilakukan secara giat. Tetapi yang saya nampak itu tidak ada. Memang saya rasa yang menonton ketika ini pun bersetuju bahawa memang tidak ada. Tetapi saya juga tidak menyalahkan, kerana apa yang saya perhatikan di media sosial, ramai juga yang berumur 18 tahun yang pertama kali mengundi yang berkongsi keterujaan itu di media sosial mereka bagaimana itu. Cuma itulah barangkali ada berbagai faktor lah yang mungkin kita kata menjadikan peratusan itu rendah. Walaupun apa faktor itu, tetapi yang pengajaran terbesar daripada di Johor ini adalah saya rasa bila kita bercakap tentang pilihan raya yang seterusnya, barangkali mungkin kita kata pilihan raya umum ke-15 ini perlu dijalankan. Kesedaran mengundi, kerana kita tidak lagi boleh melihat mengundi ini sebagai sesuatu yang take for granted. Betul. Ya, kerana sasaran 70% yang diletakkan oleh SPR itu juga barangkali tidaklah terlalu besar, ya, kerana kita pernah menyaksikan pilihan raya kecil boleh mencecah 68, which is very good, dan pilihan raya umum sebelumnya di Johor ni antara yang paling tinggi 88%, 89%. Ini boleh ni. Dan perkara kedua barangkali yang boleh difikirkan adalah bagaimana selepas ini, setelah kita mengetahui keengganan pengundi untuk pulang disebabkan ketakutan kepada Omicron dan sebagainya, di sebalik kita sudah mengalami vaksinasi proses dan juga booster pun dah dapat kan, iaitu apakah kita boleh memikirkan cara-cara terkini
untuk memudahkan pengundi. Bagaimana dengan undi pos yang katanya dilakukan tetapi banyak backlash, banyak komplain daripada mereka-mereka yang berada di seberang tambak, katanya disusahkan dan setelah kita usaha tangkap gambar minta mak kirim sampai ke WhatsApp, tapi bila pergi ke situ di disqualified, di technical error. Saya rasa mungkin kita sudah tiba masa, ya, walaupun kita kata mungkin tidak ada penyelesaian secara kekal dalam konteks undi, pemudahkan undi, tapi mungkin kita boleh cari penyelesaian yang sementara bagi memastikan mengundi ini masih boleh dilakukan tanpa perlu hadir dalam kotak undi yang sebenar, ataupun physically kita tidak perlu pergi ke pusat mengundi. Sebab apa? Di Amerika undi secara email menjadikan bukan saja orang tu boleh pergi mengundi, malah menaikkan, melonjakkan peratusan mengundi itu ke tinggi. Dan kalau kita bercakap tentang pengundi baru, pengundi muda, mereka ini bukan tak biasa pergi mengundi. Ini generasi yang biasa mengundi ketika program reality TV. Sudah biasa dengan undi SMS, dengan undi telefon. Maka saya rasa kalau mereka sudah biasa mengundi ini bukan sesuatu yang asing. Keterujaan itu mungkin sebab ini mengundi sesuatu yang serius. Jadi boleh tak kita memikirkan bagaimana kita mengaplikasi segala teknologi dan kemudahan yang ada bagi memastikan kalau jadi lagi Omicron ini, walaupun kita menjangkakan ada varian baru dan kita sudah pun akan beranjak kepada fasa endemik di April ini, maka kita di sebalik semua itu kita masih lagi mampu memikirkan apa pendekatan bagi memudahkan pengundi ini yang boleh dilakukan dalam ruang lingkup SPR ataupun dalam ruang lingkup perundangan yang masih lagi boleh dilakukan tetapi tidak melanggar undang-undang yang sentral yang membenarkan SPR untuk melakukannya. Baik, saya sangat tertarik dengan pernyataan daripada Encik Mujibu bagaimana perlunya untuk kita meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat berkenaan kepentingan proses pilihan raya ini, kerana bagi kita, kerana ianya akan menentukan kestabilan, menentukan masa depan pembangunan negeri, khususnya di negeri Johor untuk jangka masa 5 tahun yang akan datang. Jadi kita akan perincikan lebih lanjut lagi Encik Mujibu, tapi terlebih dahulu Syirah sudah pun bersedia dengan laporan terkini dan semasa daripada rakan kita. Saya bawa kita terbang ke Don Gambir. Don ini kawasan tradisi Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan rakan pelapor kita telah pun bersedia di sana, iaitu Sazwani Samsu. Teruskan Sazwani dengan laporan anda. Dia mundi kat Maharani. Baik, terima kasih Syahirah. Tepat 6 petang tadi, tirai pengundian di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir ini telah pun melabuhkan tirainya. Dan saya kini berada bersama dengan penyelia pusat mengundi di sini, iaitu Encik Sariman Husin yang lebih arif untuk berbicara mengenai perjalanan pengundian pada hari ini. Apa khabar Tuan? Baik, syukur Alhamdulillah, sihat sejahtera. Baik, Tuan mungkin boleh kongsikan kepada penonton di TV, mungkin bagaimana perjalanan ataupun prosedur pematuhan SOP pada hari ini. Okey, terima kasih. Syukur Alhamdulillah. Masyarakat di Bukit Gambir ini dalam keadaan yang sejahtera mengamalkan prosedur yang sangat baik. Di mana apabila masuk mereka mengamalkan penjarakan sosial dan scan MySejahtera, sebab itu masuk ke portal semakkan mengundi dan seterusnya berjalan ke kaunter masing-masing. Mereka sangat gembira. Syukur Alhamdulillah. Bagus. Baik, Tuan mungkin boleh kongsikan untuk SMK Bukit Gambir ini, berapakah pengundi yang turun untuk menunaikan tanggungjawab mereka? Setakat ni secara tak rasmi lah daripada kiraan saya, sebanyak 1,691 undi. Okey, jumlah yang datang mengundi. Kalau ikut jumlah pengundian ialah kita pada 2,925 orang. Jadi syukur Alhamdulillah, dan kita berada dalam peratus kolam mengundi pada hari ini ialah 57.81%. Ini ialah kiraan tak rasmi daripada saya lah. InsyaAllah kita tunggu daripada keputusan rasmi. Baik, terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Dan saudara, seperti kelazimannya prosedur pengundian, peti-peti undi ini akan melalui proses pengiraan di sini di SMK Bukit Gambir dan akan dihantar ke pusat penjumlahan undi, iaitu bertempat di Dewan Serbaguna Bukit Gambir selepas selesai proses pengiraan. Dan sedikit perkongsian bagi DUN N09 Gambir menyaksikan pertandingan 4 penjuru antara Barisan Nasional yang diwakili oleh Sarihan Jani,
dan Parti Perikatan Nasional yang diwakili oleh Muhammad Solihan Badri dan Parti Pejuang Tanah Air yang diwakili oleh Suraya Sulaiman dan Parti Keadilan Rakyat yang diwakili oleh Naim Yusri. Dan saudara, tentunya segala teka-teki, segala persoalan bakal terjawab pada malam ini. Oleh itu, teruskan bersama dengan RTM kerana kami akan sajikan prosedur perjalanan pengundian dan juga pengumuman pada malam ini. Oleh itu, kembali bersama Syahirah di sana. Terima kasih. Baik, terima kasih Sazwani. Itu dia 4 penjuru kita lihat di N09 Dun Gambir. Individu-individu atau calon yang bertanding di Dun ini. Ini grafiknya, Tuan. 4 penjuru mewakili 4 parti. Muhammad Solihan Badri mewakili Perikatan Nasional, Suraya Sulaiman mewakili Pejuang, Sahri Hanjani mewakili Barisan Nasional dan Naim Yusri mewakili PKR. Tempat-tempat undi telah pun ditutup. Apa mungkin masa depan dan proses-proses yang kita akan lalui selepas ini, Munawar? Betul. Saya tertarik dengan pernyataan daripada rakan pelapor kita tadi. Segala teka-teki pastinya akan terjawab dalam jangka masa beberapa jam sahaja lagi. Dan sudah pasti kami akan bawakan kepada anda secara langsung dan secara terus untuk kita mengetahui situasi semasa dan juga keadaan berkenaan pilihan raya umum Dewan Negeri Johor yang ke-15. Baik, Encik Mujibu, kalau kita lihat ataupun kita bandingkan di antara PRU Dewan Negeri Johor dengan PRU Dewan Undangan Negeri Melaka sebelum ini, setiap parti mengetengahkan calon menteri besar masing-masing. Namun situasi di negeri Johor cukup berbeza. Hanya Barisan Nasional saja mengetengahkan calon MB. Jadi bagaimana telahan awal berkenaan perkara ini? Ya, saya rasa itu bukan antara perkara yang pelik di Johor ni berlaku. Yang paling mungkin saya rasa pelik juga manifesto itu sendiri ya. Dia tak guna perkataan manifesto. Tak tahu kenapa perkataan manifesto itu menjadi satu yang tabu ya di sini ni. Tapi tak apalah kalau saya rasakan calon menteri besar ataupun mungkin dalam kata lain poster boy kepada parti-parti politik itu saya rasa mungkin tidak ditonjolkan di sini atas faktor melihat kepada dua perkara. Satu, mungkin saingan menteri besar yang dikemukakan oleh Barisan Nasional itu satu personality yang berkali kukuh berbanding kalau di Melaka dulu terdapat cakap-cakap lain kerana pengerusi parti itu dan juga calon MB itu orang lain, dan juga saingan pada ketika itu dilihat lebih kepada dua penjuru ya, kepada PH dan juga Barisan Nasional. Dan of course lah di saat-saat akhir baru kita mendengar Perikatan Nasional mengeluarkan calon ketua menterinya pada ketika itu. Tapi di Johor ini apa yang berlaku adalah saya melihat pecahan pembangkang itu yang melihat bahawa kalau berlaku situasi luar jangka, sebagai contoh tidak ada orang yang membentuk majoriti dalam bahasa mudah, mungkin tidak ada yang melepasi majoriti mudah bagi membentuk kerajaan negeri Johor. Maka di sinilah barangkali akan berlaku tawar-menawar dan juga pujuk-memujuk bagi memastikan majoriti boleh diperoleh sekaligus membentuk kerajaan. Jadi kalau berlaku persoalan ketua menteri besar di Johor ini, barangkali itu sekurang-kurangnya boleh memastikan tidak ada pertikaian lah di peringkat awal pada itu. Sebab kalau kita ambil template yang sama di Sabah, ini berlaku. Bagaimana Perikatan Nasional mengumumkan Datuk Seri Hadiji menjadi Ketua Menteri, begitu juga Barisan Nasional mengatakan akan mengumumkan ketika itu Datuk Seri Boh Mokhtar sebagai Ketua Menteri mereka. Dan kita fahamlah ketika itu mungkin saingan masih lagi samar-samar ya. Jadi kita nampak walaupun pengumuman itu berlaku tetapi tidak ada konflik apa-apa. Tiba-tiba bila menang, pembentukan majoriti itu boleh berlaku, PN dan juga BN membentuk majoriti. Kita dikabarkan ada pertikaian ketua menteri sampai berlaku insiden lah. Kalau umum mengetahui ada kata sampai tumbuk meja dan sebagainya. Jadi win-win situation pada ketika itu adalah you menjadi ketua menteri tetapi Barisan Nasional komponen menteri itu banyak dan kita dengar timbalan ketua menteri ada 3 dan diberikan menteri yang paling kanan lah kepada Boh Mokhtar untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi mungkin ini perkara-perkara
perkara lah yang mungkin akan mungkin boleh jadi di Johor atau mungkin boleh jadi sebaliknya di Johor ini. InsyaAllah lepas ini kita akan berdiskusi berkenaan kursi-kursi panas bagi pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-15 ini. Kita nak ke kursi panas yang seterusnya, Syira. Ya, Munawar, kita ke N41 Puteri Wangsa. Ini salah satu kawasan yang mempunyai lebih 100,000 pengundi di kawasan N41 Puteri Wangsa. Rakan pelapor kita Erwin Zaid telah pun berada di lokasi. Silakan Erwin, apa laporannya? Baiklah, terima kasih. Saya kini berada di pusat mengundi Dewan Serbaguna Taman Siti Indah, Johor Bahru, Johor bagi membawakan perkembangan hari mengundi pilihan raya umum Dewan Negeri Johor, di mana pusat mengundi ini telah secara rasminya ditutup pukul 6 petang tadi, di mana tempat mengundi ini mempunyai 4,252 pengundi berdaftar, dan setelah 10 jam beroperasi di sini, lebih 2,000 pengundi telah keluar mengundi di sini sejak pagi tadi, dengan anggaran peratusan pengundi lebih 45%. Dan sebelum pusat mengundi ini ditutup, apa yang saya boleh lihat pada sebelah petang ada perubahan pola demografik pengundi, di mana lebih ramai pengundi golongan muda keluar mengundi berbanding pagi tadi. Dan 30 minit sebelum pusat mengundi ditutup, terdapat peningkatan pengundi yang keluar mengundi pada masa akhir. Dengan pengundi terakhir merupakan seorang pekerja kontraktor Petronas. Dan sehingga kini kami masih lagi menunggu bagi kotak undi dibawa keluar sebelum dihantar ke pusat penjumlahan undi rasmi di Dewan Raya Taman Pelangi Indah. Baiklah, sekian saja laporan saya dari Johor Bahru. Baik, terima kasih Erwin. Saudara, kita ada lagi satu kawasan yang perlu kita perjelaskan kepada anda, iaitu N13 Simpang Jeram. Bersama rakan pelapor kita di sana. Teruskan. Teruskan Nurul Ashikin. Baik, terima kasih Syaira. Berlintas langsung bersama saya Nurul Ashikin Abdul Halim dari N13 Simpang Jeram sempena PRU Dewan Negeri Johor ke-15. Dan tepat jam 6 petang tadi, kesemua 15 pusat mengundi di N13 Simpang Jeram ini telah ditutup secara rasmi setelah dibuka selama 10 jam bermula 8 pagi tadi. Dan ketika ini saya berada di pusat penjumlahan rasmi undi, iaitu di Dewan Ibnu Battuta Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Haji Muhammad Yasin. Dan apa yang dapat saya gambarkan ketika ini, petugas-petugas Suruhanjaya Pilihan Raya bagi N13 Simpang Jeram ini sedang dalam persiapan bagi menunggu ketibaan peti undi yang dijangka tiba malam nanti. Dan untuk makluman anda, sebanyak 69 peti undi melibatkan 68 saluran dan 1 undi pos dari kesemua 15 pusat mengundi bakal dikumpulkan di sini nanti. Dan buat masa ini proses pengiraan undi dilaksana di setiap pusat mengundi. Jadi siapa calon yang bakal mentadbir kawasan N13 Simpang Jeram ini nanti, sama-sama kita nanti. Dan kalau boleh saya kongsikan semula antara calon PRU Dewan Negeri Johor bagi N13 Simpang Jeram ini adalah calon parti dari Pejuang Tanah Air Mahaizal Mahmud, calon Perikatan Nasional Ustaz Zarul Saleh, calon dari Pakatan Harapan yang juga penyandang N13 Simpang Jeram Datuk Seri Salahuddin Ayub, dan calon dari Barisan Nasional Datuk Haji Lokman Madun. Jadi itu lintas langsung bersama saya Nurul Ashikin Abdul Halim dari N13 Simpang Jeram, kembali bersama rakan tugas di studio Grandstand PRU Dewan Negeri Johor. Silakan. Baik, terima kasih Nurul Ashikin. Ini salah satu kawasan yang memperlihatkan 4 pertembungan. Kalau kita fikir faktor-faktor mereka keluar undi mungkin menerusi manifesto atau cara-cara mereka berkempen. Analisisnya bersama dengan Munawar. Teruskan Munawar. Ya, Syirah, sudah pastinya kita akan terus berdiskusi bersama dengan tetamu kita untuk kita mengetahui bagaimana perkara ini perlu kita sampaikan kepada anda semua. Dan kita lihat dalam tempoh berkempen ini beberapa perkara telah diangkat ataupun dibawa oleh parti-parti ataupun calon-calon yang bertanding. Antara isu yang paling dekat, yang paling kerap diketengahkan adalah isu berkenaan dengan pembangunan Felda yang menjadi topik hangat untuk berkempen sepanjang tempoh 14 hari ini. Jadi mungkin kita boleh dapatkan pandangan daripada Encik Mujibu bagaimana aspirasi pembangunan Felda ini menjadi pemangkin kepada jumlah pengundian dan juga faktor kemenangan nanti. Ya, kalau diperhatikan memang barangkali kawasan Felda lah yang paling panas sebenarnya. Sebab apa yang saya perhatikan,
seolah-olah macam serang menyerang. Kalau hari ini Datuk Seri Najib di Felda, lusa ataupun esok Tan Sri Muhyiddin pula pergi Felda. Begitu juga sebaliknya lah. Ini kita faham kerana di Johor ni ada 20 kerusi lebih kurang yang duduk di kawasan Felda, dan sudah tentu secara tradisinya memang kita mengaitkan kawasan Felda ini dengan kawasan Barisan Nasional, tetapi apa yang berlaku pada 2018 memperlihatkan bagaimana kawasan Felda itu beralih kepada Pakatan Harapan yang ketika itu banyak mengalihkan undi mereka kepada parti komponen Melayu Bersatulah, senang cerita pada ketika itu, yang menyaksikan Johor menjadi titik tumbangnya Barisan Nasional, bukan saja di Johor tapi juga membawa kepada peringkat nasional. Dan saya tengok isu generasi kedua dan ketiga, terutamanya dalam konteks bagaimana prestasi kerajaan 17 bulan Perikatan Nasional yang menyelesaikan hutang Felda itu menjadi satu faktor yang memikat kepada pengundi Felda, dan cuba di counter oleh Barisan Nasional dalam hal ini yang mengatakan Felda ini masih lagi work in progress, dan kalau ketika itu tidak kalah, masalah-masalah generasi kedua dan ketiga ini boleh diselesaikan. Betul. Encik Mujibu, saya ingin mencelah sebentar untuk kita memberikan gambaran, kalau boleh kita saksikan di kaca televisyen pada ketika ini bagi N56 kukup pada ketika ini setakat 6.36 minit petang. So pastinya kita melihat keputusan semasa Barisan Nasional mendahului bagi N56 kukup ini, dan juga selepas ini pastinya banyak lagi laporan-laporan yang akan kita terima berkenaan dengan situasi ataupun keputusan semasa yang akan kami gambarkan kepada anda. Baik, kita ingin terus sahaja berdiskusi. Kalau tadi kita menyentuh berkenaan isu pembangunan Felda, dan juga sekarang ini kita juga ingin menggambarkan bagaimana situasi semasa, khususnya dalam situasi ataupun kerusi-kerusi panas bagi pilihan raya kali ini. Dan kalau boleh kita sentuh salah satunya di N53 Benut yang menampilkan 4 penjuru, Datuk Hasni Mohamad daripada Barisan Nasional yang merupakan calon Menteri Besar, dan juga Datuk Isa Abdul Hamid, Ahli Dewan Negara PN, dan juga Encik Hanif Ghazali Osman, Ahli Majlis Pimpinan PKR Johor, dan juga Iskandar Nur Ibrahim daripada Pejuang. Jadi kita akan perincikan, kita akan dapatkan jawapan ataupun pandangan daripada Encik Mujibu sebentar saja lagi, kerana Syirah sekarang ini sudah pun bersedia untuk memberikan laporan terkini. Syirah, saya mencela sekejap, kita perlukan laporan dari SPR Command Center bersama dengan rakan penyampai kita Akila. Baik Akila, bagaimana di sana? Teruskan Akila. Baik, terima kasih Syahira. Seperti yang kita semua sedia maklum, pada pukul 6 tepat 6 petang tadi, semua 1021 pusat mengundi sudah pun ditutup. Maka dengan itu tamatlah proses hari mengundi pada hari ini. Dan sehingga 4 petang yang saya boleh kongsikan, 50% pengundi telah pun menunaikan tanggungjawab mereka. Manakala data keseluruhan peratusan mengundi sehingga pukul 6 petang akan dimaklumkan semasa pengumuman rasmi oleh SPR di SPR Command Center di sini. Dan apa yang saya boleh kongsikan, pengumuman keputusan PRU Dewan Negeri Johor ke-15 ini akan diumum selepas sahaja selesai kiraan undi di semua melibatkan 56 dun. Dan pengumuman tersebut bakal dibuat oleh pengerusi SPR Datuk Abdul Ghani Saleh pada malam ini. Dan ketika ini juga petugas-petugas SPR masih giat untuk mengemaskini maklumat dan data-data terkini, termasuk jumlah undi untuk PRU Dewan Negeri Johor yang akan dikongsikan nanti. Mereka turut mengira jumlah undi bagi undi awal 8 Mac lalu dan juga undi yang dihantar secara pos. Dan sehingga kini semua 56 pusat penjumlahan rasmi undi masih beroperasi untuk membuat kiraan undi tersebut. Baik, saya kira itu sahaja dari SPR Command Center untuk petang ini dengan hashtag #YoUndi. Teruskan bersama RTM untuk perkembangan terkini PRU Dewan Negeri Johor ke-15. Baik, kembali kepada Syahira. Baik, terima kasih Akila. Munawar, saya kira rata-rata di lokasi pusat penjumlahan undi telah pun memulakan proses penjumlahan undi, dan saya kira mungkin ada jangkaan-jangkaannya dari tetamu kita, Munawar.
Betul tu Syirah, kita akan teruskan diskusi seperti soalan yang saya gantungkan kepada tetamu kita tadi berkenaan kerusi panas yang pastinya menjadi tumpuan kita semua, iaitu N53 Benut. Bagaimana pandangan awal, gambaran awal untuk kita melihat keputusan yang mungkin boleh kita ramal ataupun jangka pada malam ini? Ya, barangkali definisi ataupun konsep kerusi panas ni berbeza. Ya, ada yang melihat kerusi panas ni berdasarkan siapa yang bertanding. Kalau di Johor ni sudah tentulah Benut, Rengit, ini tokoh-tokoh lama yang sudah dominan, yang sudah biasa menjadi figura politik UMNO di Johor. Ada juga yang melihat bagaimana kerusi-kerusi panas ni daripada sudut kemenangan parti penyandang yang menewaskan penyandang asal tu dengan kemenangan kerusi sedikit, macam contoh di Parit Sulong di Semerah contohnya, bagaimana menang 98 undi. Dan juga sudah tentulah kita mahu melihat kursi-kursi tumpuan yang menjadi kursi signifikan kepada menentukan kemenangan dan kekalahan parti-parti. Ini sudah tentulah kalau kita sebut kursi sebegini, saya suka melihat kursi-kursi yang swing dia tu boleh berlaku anytime, bergantung pada ini. Macam contoh kita menyebut kawasan Kukup sebentar tadi kan, yang mana Barisan Nasional mendahului, dan kita faham di Kukup ini dia kawasan Melayu tu 60%, dan dia duduk di satu Parlimen Tanjung Piai, yang Pekan Nanas itu DAP-nya kuat. Ya, ketika pilihan raya ini keputusan yang sangat menakjubkanlah bagi saya. Ini mungkin menepati ciri-ciri hot seat. Dua DUN berlainan parti, parlimen bersatu menang, kemudian menewaskan ketika itu tokoh besar Barisan Nasional kalah, kemudian bertanding semula di pilihan raya kecil, menang. Jadi ini mungkin tumpuan kita. Tapi kalau kita bercakap tentang Benut secara ini memang saya rasa antara kerusi yang very safe kepada Barisan Nasional. Apatah lagi kalau ketua menteri besar yang bertanding ni, jarang kita menyaksikan menteri besar ni kalah lah untuk bertanding. Kalau bercakap tentang Benut pula, dengan dia ini kawasan yang menghadap Laut Cina Selatan, ini berada di kawasan yang majoriti Melayunya itu 70% tinggi. Maka saya rasa mungkin kita menyaksikan kemenangan mudah di situ. Tetapi itulah, nothing is certain dalam pilihan raya. Walaupun kita kata dengan peratusan mengundi yang mungkin rendah ini akan menyaksikan penyandang mempunyai kelebihan. Tetapi apakah isu-isu setempat itu yang saya tidak ke Benut, tidak sempat ke Benut. Mungkin ada isu-isu setempat yang mengaitkan isu-isu yang rapat dengan pengundi situ, yang mungkin menjadikan parti-parti saingan mendapat undi yang signifikan. Kalau tidak sekurang-kurangnya memecahkan dominasi dan mengurangkan majoriti penyandang, ya, itu pun sudah cukup baik, walaupun tidak mampu menewaskan penyandang. Okey, oleh kerana kita berbicara berkenaan kerusi panas N53 Benut, jadi kita terus saja bersama dengan Syirah untuk kita mendapatkan gambaran di N53 Benut. Ya, Munawar, N53 Benut merupakan kawasan bekas Menteri Besar Johor, Datuk Hasni Mohamad. Kita ada pelapurnya yang kini berada di lokasi, tetapi sebelum tu kita bersama dengan grafik dulu bagaimana dengan calon-calon yang bertanding di kawasan ini. Kita lihat Datuk Hasni Mohamad bertanding di kawasan ini atas kerusi Barisan Nasional, Datuk Issa Abdul Hamid atas kerusi Perikatan Nasional, Hanif Ghazali Osman atas tiket PKR, dan Iskandar Nur Ibrahim atas tiket Pejuang. 4 pertembungan yang kita lihat di N53 Dun Benut. Dan kalau kita lihat di sini, bekas Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad, di kawasan ini 28,165 pemilih yang memilih siapakah calon-calon mereka. Dan rakan pelapor kita berada di Benut untuk kongsikan apa laporannya bersama dengan anda selepas ini. Tapi sebelum itu kita lihat 4 calon ini bekas Menteri Besar Johor. Apa mungkin potensi yang mungkin mereka boleh persembahkan menerusi manifesto atau janji-janji mereka? Baik, Syirah, sudah pastinya kita masih lagi menantikan rakan-rakan pelapor kita untuk N53 Benut untuk kita dapatkan gambaran terkini dan semasa berkenaan proses penjumlahan undi yang berlaku di N53 Benut. Dan sudah pastinya juga untuk kita memberikan gambaran yang lebih jelas lagi berkenaan PRU yang ke-15 ini bagi Dewan Negeri Johor ini, bagaimana, apa antara kesinambungan yang boleh kita cerminkan yang paling dekat dengan PRU Dewan Negeri yang ke-15 ini? Adakah PRU yang ke-14
ataupun PRU ke-13? Sebab kita lihat situasi ataupun mood masyarakat untuk mengundi mungkin agak berubah pada ketika ini. Kurang adil kalau kita nak menyamakan PRU 14 dan juga PRN ke-15 Negeri Johor, kerana perbezaan ketara itu adalah suasana, mood dan sentimen pada ketika itu. Dan pada ketika itu memang berlaku gelombang penolakan yang besar, dan sudah tentulah yang paling penting, inilah barangkali situasi di mana pembangkang itu benar-benar muncul sebagai satu saingan yang benar-benar kuat, yang saya anggap sebagai peak lah kepembangkangan di Malaysia itu. Ini mungkin situasi di mana mereka mencapai kemuncaknya, sebab kita kena faham pembangkang nak ambil jadi kuat seperti itu tu, dia bermula daripada tahun 1999 membawa kepada 2018 itu dia melalui satu proses pertukaran BA lah, Pakatan Rakyat, macam-macam lah dia punya itu. Dan bagi saya ironi, sebab pembangkang bersatu kerana Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir reformasi. Tetapi Tun Dr. Mahathir lah orang yang memimpin pembangkang sehingga tumbangnya Barisan Nasional. Dan kita Cik Mujibu, saya terpaksa mencelah sekali lagi Cik Mujibu untuk kita berikan gambaran terkini kepada keluarga Malaysia yang menonton kita semasa mendahului bagi N37 Johor Lama. Barisan Nasional mendahului sehingga 6.48 petang. Setakat ini kita dah bawakan dua keputusan semasa mendahului. Setakat ini juga Barisan Nasional mendahului bagi dua kerusi Dewan Negeri ini. Dan juga kita akan bersama dengan Syirah terlebih dahulu untuk kita lintas langsung ke lokasi seterusnya, Syirah. Baik, jom menawar kita ke N27 layang-layang, satu kawasan atau kerusi panas bersama dengan rakan pelapor kita yang telah pun bersedia di dalam talian, Azizi Harun. Apa laporannya? Teruskan, Azizi. Teruskan, Azizi. Terima kasih. Saya berada di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggam, lokasi pusat penjumlahan rasmi undi bagi N27 layang-layang. Dan N27 layang-layang ini, pusat ini telah pun dibuka. Sementara menantikan peti-peti undi dibawa untuk dirasmikan keputusannya. Sambil itu, suasana di sini tenang. Hanya terdapat ketika ini sekitar ada 5 peti undi yang telah pun sampai. Yang mana peti undi ini antaranya adalah daripada peti undi awal yang dilangsungkan pada 8 Mac lalu. Manakala 4 lagi adalah pusat-pusat mengundi yang ditutup lebih awal, sekitar pukul 2 dan pukul 4 petang tadi. Sambil itu, N27 layang-layang ini menampilkan pertemuan 4 penjuru, di antara calon Barisan Nasional Tuan Haji Muttalib Abdul Rahim, bekas Exco Kerajaan Negeri Johor, bertemu dengan Dr. Mazli Malik dari PKR, mantan Menteri Pendidikan. Dua lagi calon ialah calon daripada Perikatan Nasional, iaitu K. Alagatiran, dan juga daripada Parti Pejuang Syafiq Osman. Lebih 24,000 pengundi berdaftar di N27 layang-layang ini. Apapun keputusannya bakal kita ketahui malam nanti setelah pukul 6 tadi. Semua pusat-pusat mengundi telah pun ditutup. Itu saja dari Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggam N27 layang-layang. Kembali ke studio. Baik, terima kasih, Azizi. Saudara, kita terus ke N53 Dun Benut bersama dengan rakan setugas kita Atika Makhtar. Teruskan, Atika. Terima kasih rakan penyampai di Johor Bahru. Tepat 6 petang tadi, maka tamatlah proses pengundian bagi PRU Dewan Negeri Johor. Dan ketika ini saya berada di pusat penjumlahan rasmi undi bagi N53 Benut untuk berkongsi kepada anda perkembangan penjumlahan undi bagi kawasan ini. Untuk makluman anda, jumlah pengundi di kawasan ini adalah seramai 28,000.
165 pengundi kesemuanya. Dan ia memperlihatkan pertandingan 4 penjuru dan pastinya melibatkan Menteri Besar Johor sendiri, Datuk Hasni Mohamad, yang mewakili Barisan Nasional ditentang oleh Isa Abdul Hamid dari Perikatan Nasional, Hanif Ghazali Osman dari PKR dan Iskandar Nur Ibrahim daripada Pejuang. Ketika ini di pentas utama, jika anda lihat sudah ada satu peti undi awal yang melibatkan undi awal. Dijangkakan Pegawai Daerah Pontian Haji Muhammad Rafi Abdullah akan mengumumkan keputusannya bila semuanya selesai. Seketika nanti, segala proses perjalanan pengundian serta penjumlahan undi ini juga diwajibkan mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan dan diselaraskan oleh pihak SPR. Saya kira di sini saja perkembangan seketika ini yang dapat saya kongsikan. Kita kembali kepada rakan penyampai di RTM Johor. Silakan. Baik, terima kasih Atika. Baik saudara, kita lihat di kawasan ini, kalau kita boleh wujudkan satu grafik untuk anda lihat kotak-kotak grafik yang tersedia mewakili 11 parti yang bertanding di bawah pilihan raya umum Dewan Negeri Johor. 11 parti ini dan kotak-kotak ini masih kosong kerana belum ada keputusan rasmi yang boleh kami kongsikan kepada anda, dan kami harapkan dan anda perlu tunggu bahawa kotak ini akan berubah dari semasa ke semasa. Kita berbaki beberapa minit lagi. Munawar, mungkin ada analisis kemuncaknya? Ya, kita ada ruangan masa yang agak singkat ketika ini untuk kita mendapatkan konklusi daripada tetamu kita berkenaan analisis keputusan yang mungkin dijangka parti manakah yang bakal membentuk majoriti mudah. Mungkin ada parti yang akan membentuk majoriti 2/3. Jadi gambaran saya rasa apapun kebarangkalian dia, kita harus hormat bahawa ini adalah suara rakyat. Walaupun secara teknikalnya saya menganggap tidaklah menggambarkan keseluruhan negeri Johor, kerana kalau peratusan mengundi itu kekal 50%, tapi suara itu tetap dianggap sah dan secara absahnya keputusan itu akan membawa kepada penubuhan kerajaan. Dan seperti mana yang kita faham, apa-apa boleh berlaku. Ya, di Melaka kita menyaksikan bagaimana keputusan luar jangka kepada Barisan Nasional boleh membentuk majoriti 2/3. Mungkin juga boleh berlaku di sini, walaupun template di Johor ini barangkali agak lebih complicated, disebabkan kita menjangkakan ada penambahan pengundi dengan pecahan undi dan sebagainya. Tetapi itulah suara rakyat, suara keramat, pilihan raya itulah penyelesaiannya. Betul, suara rakyat, suara keramat. Sama-samalah kita menantikan keputusan yang akan diumumkan, keputusan rasmi bagi pilihan raya umum Dewan Negeri Johor yang ke-15. Jadi kami ingin mewar-warkan kepada anda untuk terus kekal setia bersama kami di saluran berita RTM MyPreview 123, saluran TV1, dan pada jam 9 malam nanti kami akan bawakan juga kepada anda Grandstand secara langsung analisis keputusan rasmi bagi pilihan raya umum Dewan Negeri Johor yang ke-15 ini. Sehingga kita berjumpa lagi, teruskan setia bersama kami di RTM untuk kami bawakan kepada anda perkembangan semasa yang sahih pastinya dari RTM. Assalamualaikum, salam hormat keluarga Malaysia. Syairah, ada kata-kata yang disampaikan? Kata-kata akhir, terus setia bersama RTM. Keputusan yang mengejutkan atau mungkin perancangan anda atau jangkaan-jangkaan anda sedikit kita boleh kongsikan ketika ini. 9 malam akan bersambung. Terus setia bersama RTM. Saya Faiz Syahira Nizam.